Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk topik seterusnya saya akan menerangkan tentang partial fraction using repeated linear factor part 1, iaitu partial fraction dengan menggunakan faktor berulang. Okey. Slide seterusnya menerangkan tentang ciri-ciri repeated linear factor ataupun untuk faktor ciri-ciri faktor berulang. Okey. Faktor berulang ni dia adalah mempunyai denominator with repeated linear factor ax tambah b kuasa n, di mana n is positive integer. Dia bentuk dia macam ni, ax tambah b kuasa n, di mana dia ada kuasa, ada nilai kuasa di luar kurungan. So kita lihat bagaimana pembentukan partial fraction daripada faktor berulang ni. Ini contoh. So ini fakta dia, ini fakta dia. Apabila fraction atau pecahan yang mempunyai nilai mx di atas dengan ax tambah b kuasa n, so partial fraction dia akan dipecahkan kepada ax tambah b kuasa 1 dan ax tambah b kuasa 2 dan seterusnya. Ax tambah b kuasa n. Kita tengok berapa nilai kuasa dia tu dan dia akan bergantung kepada berapa nilai kuasa dalam soalan. Contoh yang pertama. Saya tunjukkan kat sini. Untuk soalan 10x tolak 8 bahagikan dengan x tolak 3 kuasa 2. Jadi ini adalah faktor berulang di mana partial fraction dia akan dipecahkan kepada 2. Iaitu A akan ambil x tolak 3 kuasa 1 dan B adalah x tolak 3 kuasa 2. Dia akan dipecahkan kepada 2 bahagian. So begitu juga dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni adalah gabungan daripada faktor linear dan faktor repeated. Dia gabungkan linear dan repeated, di mana x tolak 1 tu adalah faktor linear dan x kuasa 3 ni adalah faktor repeated. Bagaimana kita pecahkan dia kepada partial fraction? So, A akan ambil untuk faktor linear A, iaitu A per x tolak 1 tambahkan dengan B per x kuasa 1. C akan ambil x kuasa 2. Dan D akan ambil x kuasa 3. So, itulah pecahan untuk contoh yang kedua. So, untuk contoh yang ketiga, 2x tambah 5 dibahagikan dengan x tolak 2 kuasa 2 dan didarabkan dengan x tambah 1. So, partial fraction dia akan dibentuk dengan A mengambil x tolak 2 kuasa 1 tambahkan dengan B per x tolak 2 kuasa 2 tambahkan dengan C x tambah 1. So di sini adalah kita nak tunjukkan bagaimana kita pecahkan partial fraction tu mengikut soalan yang mempunyai repeated linear. Seterusnya contoh 1. Soalan dia adalah express 6x tambah 1 perkan dengan 2x tambah 1 kuasa 2. So seperti biasa, step 1 adalah form a partial fraction, write one partial fraction for each factor. Satu pecahan separa untuk setiap faktor. Jadi kalau kita lihat di sini 6x tambah 1, dia adalah repeated 2x tambah 1 kuasa 2. Lihat bagaimana saya menulis untuk faktor repeated. A, faktor A ni, A akan ambil 2x kuasa 1.
Manakala B, dia akan ambil kuasa 2. Kuasa 2. Okey, so macam itulah cara kita menulis pecahan separa untuk repeated. Okey, so 2x tambah 1 akan ambil kuasa 1 and 2x tambah 1 akan B akan ambil 2x tambah 1 kuasa 2. Okey, step 2. Multiply both sides with left denominator. Maksudnya kiri dan kanan dipisahkan oleh equal. Okey, sama dengan dekat situ. Okey, both sides. So, sebelah kiri akan didarabkan dengan denominator. Left denominator ini left denominator. So, dia akan darab dengan ni 2x tambah 1. Yang ini akan darab juga. Yang ini akan darab juga. Okey, apabila dah darab, kita dah tuliskan. So, sekarang next step adalah permudahkan. Mana yang kita boleh potong, kita potong. Okey. Jadi, sebelah kiri kita akan potongkan. Kan dia sama atas bawah. So, ni potong habislah. Sebab tu dia akan tinggal 6x tambah 1. Okey. Okey. Untuk A, atas ada kuasa 2. Okey. Atas kuasa 2. Bawah 1. Jadi, bila kita potong, okey, potong satu-satu, kat sini tinggallah 1. Okey, sebab dia ada 2. Kita nak potong 1 je. Jadi, tinggallah 1. Sebab tu dia dapat A 2x tambah 1. Okey, bagi B pula. Dia sama. Atas 2, bawah pun 2. Jadi, kita potong habis. Sebab tu dia tinggal B sahaja. Maka, wujudlah persamaan 1. Ini persamaan 1. Okey, next step. Kita nak mencari nilai X. Okey, step 4. Find the value of X. So, macam mana kita nak cari nilai X? So, kita tulis when 2x plus 1 equal to 0. Mana datang 2x tambah 1? So, 2x tambah 1 adalah ambil daripada sini. Okey, sama dengan kosong. Okey, jadikan X sebagai tajuk rumus. So, kita dapat X sama dengan negatif 1/2. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita masukkan nilai X ni dalam setiap X. So, ini kita masukkan X. Ini kita masukkan X. Okey, jadi apa yang kita dapat? Kita dapat nilai B sama dengan negatif 2. Okey, lepas tu, next step. Okey, kita ambil when X sama dengan kosong. Kenapa kosong? Kan? Kenapa kosong? So, kosong ni maksudnya kita tak boleh ambil sebab dia sama. Untuk faktor B ni dia sama 2x tambah 1 dengan yang A. Jadi bila sama kita tak boleh ambil nilai yang sama. Jadi kita kena ambil cari satu nilai lain. Disebabkan kita dah dapat nilai B, kita tak dapat nilai A. Jadi cari satu nilai lain. Okey, yang bukan X sama dengan negatif 1/2. Find another value. Maksudnya cari satu nilai lain yang bukan negatif 1/2. Jadi kita ambil X sama dengan kosong. You boleh juga ambil X sama dengan 1, X sama dengan 2. Okey, X sama dengan negatif 1 boleh ambil. Tapi yang ambil nombor yang mudah. Jadi saya ambil X sama dengan kosong. Okey, apa nak buat? Kita masukkan nilai X sama dengan kosong. Masukkan kosong, masukkan kosong. Okey, so satu lagi tindakan. Apa nak buat? Masukkan nilai B yang kita dapat, negatif 2. B sama dengan negatif 2. Okey, apabila kita masukkan nilai B, maka kita boleh dapat nilai A. Iaitu dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat nilai A sama dengan 3. Okey, last step. Okey, last step seperti yang saya beritahu, last step dia sama dengan kita bawa step 1 bawa pergi step 6. Okey. Okey. Kita akan masukkan nilai A adalah sama dengan 3. Kita masukkan 3 ni dalam ni. Okey, B pula negatif 2. Negatif 2 kita masukkan kat sini. So, kat mana nak letak negatif? Negatif ni kat depan. Negatif 2. Okey. Jadi itulah jawapan untuk
contoh 1, iaitu 3/2 X tambah 1 tolak 2/2 X tambah 1 kuasa 2. Okey, itulah contoh pertama berkenaan dengan repeated linear. Okey, untuk contoh yang kedua, saya akan sambung ke video part 2. So, jangan lupa menonton untuk contoh yang kedua. Sekian, terima kasih.